Selamat petang dan salam sejahtera. Saya Daniel Anthony dan anda sedang menonton Sekilas Fakta untuk petang ini 15 April 2021. Bekas Perdana Menteri Najib Abdul Razak berkata beliau tidak akan membayar penalti cukai tambahan 1.74 bilion ringgit yang dikenakan ke atasnya. Ini susulan beliau menerima notis kebangkrapan daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri pada 5 April lalu. Dalam satu nota ringkasnya di Facebook, Najib berkata beliau tidak mempunyai wang sebanyak itu untuk membayar tambahan cukai yang disifatkan tidak wajar. Pada Jun 2019, kerajaan melalui LHDN memfailkan tuntutan saman terhadap Najib bagi menuntut taksiran cukai 1.69 bilion ringgit serta faedah. Kerajaan berkata Najib gagal membayar cukai pendapatan untuk tahun 2011 hingga 2017 dalam jangka waktu 30 hari yang ditetapkan. Dalam pada itu, Najib mempersoalkan sekiranya kerajaan PN akan lebih agresif mengutip cukai selepas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin baru-baru ini mengumumkan kerajaan sudah tidak mempunyai banyak wang. Yang satu lagi, bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad mengakui ada usaha dilakukan untuk membawa dia menyertai Gabungan Perikatan Nasional. Ikuti petikan wawancara eksklusif beliau bersama Kini TV. Dari awal lagi, saya yang jadi kandidat. Sebab itu Hamzah dapat statutory declaration daripada Hadi, daripada Anwar, daripada Najib dan semua. Semuanya sokong saya. Supaya bila dia keluar, saya pun keluar sama, saya jadi Perdana Menteri parti lawan. Parti yang saya lawan dulu. Saya tak nak. Sebab itu Muhyiddin tahu saya tak nak. Dia tawar diri dia untuk jadi. So dia jadilah. Tapi saya tak nak. Kalau bukan saja masa tu, sekarang ini pun masih lagi ada usaha nak tarik saya masuk. Saya tak boleh. Saya janji dengan orang. Saya buat ucapan janji dengan orang. Kita nak tolak Najib apa semua. Saya tak boleh kerjasama dengan Najib. Dia parti sekarang ni, kalau tak ada Najib dengan 4-5 orang lagi itu court cluster tu, jatuh. So they are dependent. Number one, they are dependent on the normalists. Number two, they are dependent upon criminals. I can't be associated with that. Sekiranya anda menyukai petikan tadi ataupun laporan Kini TV yang lain, anda boleh menyumbang pada pautan yang kami sertakan di bawah supaya kami boleh menghasilkan kandungan yang lebih berkualiti untuk anda. Berita seterusnya, Kementerian Kesihatan Malaysia pada hari ini mencadangkan supaya kegiatan rentas negeri untuk pulang ke kampung halaman sempena sambutan Aidilfitri bulan depan perlu ditangguhkan. Menteri Kesihatan Dr. Adam Baba memaklumkan perkara ini berikutan rungutan serta rayuan pelbagai pihak agar kerajaan menangguhkan kebenaran itu. Beliau berkata demikian dalam sidang medianya di Putrajaya hari ini. Sabtu lalu, Menteri Kanan Ismail Sabri Yaakob berkata KKM perlu membuat pengumuman lebih awal berhubung status kebenaran rentas negeri sempena Aidilfitri. Menurutnya, keputusan kebenaran rentas negeri ketika Aidilfitri adalah atas nasihat kementerian berkenaan. Hari Raya Aidilfitri tahun ini dijangka akan disambut pada 13 Mei 2021. Sementara itu, jumlah kes harian COVID-19 terus melepasi ramalan disebabkan ketidakpatuhan orang ramai terhadap penjarakan fizikal. Kadar kebolehjangkitan atau R0 di seluruh negara kembali meningkat kepada 1.14 semalam. Kadar kebolehjangkitan di beberapa negeri kini melebihi 1, iaitu di Sabah, Sarawak, Kuala Lumpur, Putrajaya dan 4 lagi negeri. Sebelum ini, negara dijangka mencatatkan kurang daripada 1,000 kes baru setiap hari pada pertengahan April jika R0 turun kepada 0.8 akibat pematuhan SOP. Bagaimanapun, kes baru setiap hari kini direkodkan hampir 2,000 dengan 1,889 jangkitan baru dilaporkan semalam. Sebelum ini dijangkakan sekiranya kadar kebolehjangkitan meningkat kepada 1.2, kes harian boleh meningkat sehingga 2,000 sehari pada pertengahan Mei. Shellfish, red meat, and beer.
If you love indulging in these foods, you may end up with high uric acid level in your blood. These foods consist high level of purine, a substance that will eventually break down into uric acid and be excreted through our urine. It is recommended that the amount of dietary purines should be kept between 600 to 1,000 milligrams per day. Having too much uric acid in your blood can cause attacks of gout. It can also cause kidney stones and blockage in the kidney. The crystallization of the excessive uric acid in your blood can be eased by reducing purine-rich food to only 100 to 150 milligrams daily, maintaining a healthy lifestyle, and consuming urinary alkalinizer like Ural. It consists of sodium bicarbonate, citric acid, and sodium citrate that increases the urinary pH and solubility of uric acid to prevent crystallization. Best of all, it's lemon-flavored and sugar-free. Ural, effective urinary alkalinizer. Neutralize your uric acid problem now. Mahkamah Magistrate Klang pada hari ini mengeluarkan perintah reman kepada 4 individu termasuk seorang pengawal peribadi. Ini bagi membantu siasatan kes pukul 2 pengawal peribadi oleh majikan kerana berpuasa. Terdahulu, Polis Klang Selatan mengesahkan telah menahan 4 individu yang disyaki terlibat memukul 2 pengawal peribadi dengan rotan kerana berpuasa. Ketua Polis Daerah Klang Selatan, Syamsul Amar Ramli berkata, pihaknya menerima laporan polis semalam berkaitan kejadian 2 lelaki yang dipukul secara bergilir di bahagian belakang badan. Katanya kedua mangsa dipukul menggunakan sebatang rotan oleh majikannya dan turut diacukan sepucuk pistol dengan ugutan menghina agama. Kes disiasat di bawah Seksyen 324, Seksyen 506 dan Seksyen 298 Kanun Keseksaan. Kerajaan tidak boleh terus menyalahkan pandemik COVID-19 sebagai punca graduan baru menganggur serta tawaran gaji yang rendah. Perkara itu dinyatakan oleh Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim pada hari ini. Anwar berkata demikian bagi mengulas tinjauan dibuat Kementerian Pengajian Tinggi yang menunjukkan 70% daripada graduan baru mendapat gaji di bawah paras kemiskinan pada 2020. Kaji lidik ini juga membuktikan tanpa ragu bahawa ekonomi Malaysia tidak mampu berkembang atau dijana dan tidak boleh membuka ruang dan peluang kepada anak-anak muda dengan keadaan sekarang tanpa beberapa perubahan struktural dalam negara kita. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Baiklah, sekian sahaja daripada saya Daniel Anthony untuk sekilas fakta pada petang ini. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Bila keluar, jangan lupa memakai pelitup muka dan bila boleh, sila duduk di rumah. Saya Daniel Anthony, salam hormat dan jumpa lagi.